Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 天父，一下子我们要聆听你的话语， Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, 求你帮助我们， supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu. 让我们可以理解你的真理， Kami juga boleh melakukan firman-Mu. 我们也可以实行你的话语。 Tuhan yang boleh menolong kami semua. 求你帮助我们每个人。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，早上好！ Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. 感谢神，今天我们能敬拜，能一起敬拜神。 Dan hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan 今天我们要学习神的话语， dengan tema komitmen mengasihi Tuhan. 讲题是爱主的性质。 Mari kita membuka Yosua 22 ayat 1 hingga ayat ke-6. 我们打开约书亚记22章1到6节。 Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 6. 约书亚记22章1到6节。 Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti kemudian akan dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文来念，再用中文。 Yosua 22 ayat 1 sampai 6 berbunyi demikian. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepadamu, kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Hanya lakukanlah dengan setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu aku memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. 约书亚记22章1到6节。第一，当时约书亚召了流便人、迦得人和玛拿西半个支派的人来，对他们说：耶和华仆人摩西所吩咐你们的，你们都遵守了；我所吩咐你们的，你们也都听从了。你们这许多日子总没有偏离你们的弟兄，直到今日，并守了耶和华你们神所吩咐你们当守的。如今耶和华你们神照着他所应许的，使你们弟兄得享平安。现在可以转回你们的帐篷，到耶和华的仆人摩西在约旦河东所赐你们为业之地。只要切切的谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽性侍奉他。于是约书亚为他们祝福，打发他们去，他们就回自己的帐篷去了。 Demikianlah firman Tuhan. 读经到此。 Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam sejarah kekristenan pernah mengalami masa-masa stagnasi atau bahkan menurun. 亲爱的弟兄姐妹，基督教呢，在历史上曾经有在停滞，的发展停滞，反而衰退。 Dan ini adalah 3 di antaranya. 这就是3个。 Yang pertama di masa abad pertengahan akhir. 第一就是中世纪末期的。 Bapak Ibu pada saat itu khususnya di Eropa kebanyakan orang sudah menjadi Kristen. 当时在欧洲很多基督徒， Bahkan gereja punya pengaruh yang sangat besar. 教会有很大的影响力。 Gereja sudah memasuki dunia politik. 教会进入了政治。 Dan gereja punya kuasa di dalam
kehidupan masyarakat. 教会在社会的生命中有很大的权利， Tetapi akibatnya gereja juga terlibat di dalam berbagai penyimpangan dan korupsi. 结果呢，在教会发生了很多歪曲的事情和贪污， Sehingga saat itu kerohanian jemaat stagnasi dan mulai menurun. 当时的信徒呢就是衰退， Jemaat melakukan kehidupan rohani hanya formalitas. 他们只是按照礼仪过信徒的生活， Mereka datang ke gereja tetapi hati mereka tidak terpaut kepada Tuhan. 他们去教会，但是他们的心没有依靠神。 Pada saat itu gereja lebih mementingkan atau lebih fokus kepada kekuasaan politik dan juga meraup kekayaan. 当时呢，教会只专注于政治的权利和财富。 Itu di abad pertengahan. 在中世纪， Dan yang kedua di pasca reformasi abad 17 sampai 19. 改革中以后就是17到19世纪。 Di pasca reformasi ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, gereja atau dunia sudah memasuki masa sekular. 在改革中以后呢，教会进入了世俗化时代。 Gereja lebih suka mendebatkan hal-hal yang berkaitan dengan teologi. Berkaitan dengan teologi, debat teologi. 教会只是专注于神学的辩论， Sehingga penginjilan berkurang pada masa itu. 宣教的就是减少。 Manusia pada saat itu lebih suka berbicara hal yang berkaitan akal, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 当时的人们呢，喜欢讲一些科技的，还有理性的。 Agama dianggap sebagai hal yang kuno. 宗教呢，被看为已经过时的事情。 Sehingga walaupun gereja tetap ada, 虽然教会仍然存在， tetapi relasi jemaat dengan Tuhan semakin dangkal. 但是信徒与神的关系越浅， Itu yang kedua. 这就是第二个。 Dan yang ketiga di abad modern, 第三呢，就是在现代社会， di abad 20-an di mana kita pernah hidup, Bapak Ibu. 我们目前生活的在20世纪。 Kita tahu di abad 20 Bapak Ibu, dunia ini mengalami kemakmuran. 我们知道，在20世纪呢，世界就是荣华， Teknologi semakin berkembang. 科技发达， Tetapi akibatnya manusia semakin tidak merasa membutuhkan Tuhan. 结果呢，人人感觉到不需要神， Orang Kristen tetap rajin ke gereja, 基督徒仍然殷勤去教会， tetapi tidak haus akan pertumbuhan rohani. 但是他们没有渴慕灵性的成长。 Gereja pada saat itu Bapak Ibu mulai kehadirannya, akibatnya kehadiran di gereja mulai menurun. 结果呢，在教会的出席率下降了， Khususnya di Eropa Bapak Ibu, gereja mulai ditinggalkan oleh anak muda. 特别呢是在欧洲，很多年轻人抛弃了教会。 Ada satu buku Bapak Ibu yang berjudul You Lost Me, 有一本书名叫《你失去我 memberikan bukti bahwa anak muda ada begitu banyak keluar dari gereja. 》，证明了很多年轻人离开了教会。 Gereja sudah mulai tidak menarik lagi. 教会呢没有影响 Di 力， beberapa tempat di Eropa gereja dijual, Bapak Ibu. 在欧洲几个地区呢，教会被卖掉。 Ini 3 masa Bapak Ibu yang dicatat dalam sejarah. Ada masa-masa lain, tapi ini 3 masa contoh dalam sejarah di mana gereja atau kekristenan mengalami stagnasi bahkan menurun. 这就是3个例子，在历史上教会曾经的发展停滞并衰退。 Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, ketiga masa ini 如果我们看这3个时代呢， ada kesamaan, 有同样的， yaitu di mana kekristenan tidak lagi mengalami tantangan yang sangat besar. 就是基督教呢没有再受很大的挑战。 Dalam arti kekristenan tidak menghadapi tekanan dari pemerintah, 意思是政府没有在压基督教， tidak ada penganiayaan di sana. 没有受到逼迫。 Kekristenan dalam kondisi yang baik-baik saja. 基督教呢正在安稳的环境中， Justru ketika kekristenan mulai baik-baik saja, 就是因为基督教在安稳的环境中， maka kekristenan itu mulai menurun. 反而就衰退了。 Nah, Bapak Ibu, apa yang dicatat dalam sejarah ini 历史所记载的事情， akan menjadi kacamata kita untuk memahami Yosua 22 ayat 1 hingga ayat 6 yang tadi kita baca. 帮助我们理解刚解读的约书亚记22章1到6节。
Konteks daripada Yosua pasal 22 ayat 1 sampai 6. 约书亚记22章1到6节的重要部分呢， Yaitu di mana bangsa Israel sudah tidak mengalami peperangan lagi. 以色列民没有再征战了， Bangsa Israel sudah masuk ke negeri Kanaan. 他们进入了迦南地， Mereka sudah merebut negeri Kanaan. 他们抢夺了迦南地。 Ayat 4 Bapak Ibu mencatat bahwa pada saat itu Tuhan sudah mengaruniakan ketentraman. 第4节呢提到，当时神使弟兄姐妹得享平安， Jadi kondisinya memang sudah aman, sudah tentram. 就是他们在安稳的环境中， Dan di tengah kondisi yang aman dan tentram ini, 在安稳的环境中呢， Yosua melihat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang juga berbahaya. 约书亚看这样的情形反而很危险。 Pada masa-masa peperangan, 当征战的时候， mereka hidupnya bergantung kepada Tuhan. 他们真正的倚靠上帝， Karena mereka tahu bahwa bersama Tuhan mereka bisa menang. 因为他们知道神与他们同在，他们一定战胜了。 Tetapi tanpa Tuhan mereka gagal. 没有上帝，他们就失败。 Jadi kehidupan mereka kehidupan yang dekat dengan Tuhan. 当时呢，他们的生活真正是依靠上帝的。 Dan hasilnya mereka memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan. 结果呢，他们胜利了， Mereka berhasil masuk ke tanah Kanaan, 他们进入了迦南地， berhasil merebutnya. 完全抢夺了迦南地。 Dan Yosua 22 ini adalah kondisi di mana mereka sudah menang dan sudah mengalami ketentraman. 约书亚记22章呢，就是他们已经胜利了，也是在平稳的环境中。 Dan di tengah kondisi yang seperti ini, 在这样的情况之下， Yosua memberikan nasihat. 约书亚给一个劝告。 Nasihatnya memang bagusnya ditujukan kepada 3 suku yang disebutkan di ayat pertama. 这个劝告呢，特别给3个支派，在第1节提到的。 Kenapa ketiga suku ini, Bapak Ibu sekalian? 为什么对这3个支派呢？ Nah, Bapak Ibu sekalian nanti boleh baca di bilangan pasal 32. 你们可以在民数记32章念的， Ada latar belakangnya di sana. 有它的背景故事。 Nah, nasihatnya seperti apa? 它的劝告是什么样的劝告呢？ Nasihatnya ada di ayat 5, Bapak Ibu. 在第5节， Ayat 5 berbunyi demikian. Hanya saja lakukanlah dengan sesama perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, mengasihi Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 只要切切的谨慎遵行耶和华仆人摩西所吩咐你们的诫命律法，爱耶和华你们的神，行他一切的道，守他的诫命，专靠他，尽心尽性侍奉他。 Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini 这个经文呢， kita menangkap bahwa Yosua memahami 我们知道约书亚真正的理解， bahwa kondisi aman dan tentram 就是安稳的环境中， itu akan membuat orang-orang tidak lagi berpaut kepada Tuhan. 让人人都没有再信靠上帝， Mereka tidak menghadap lagi tantangan. 他们没有再受很大的挑战， Mereka tidak lagi menghadap musuh. 他们没有再面对敌人。 Justru di saat seperti itu, maka mereka mungkin bisa jadi mulai tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. 就是因为在这样的情况之下，他们慢慢就没有再信靠上帝。 Dan jikalau kondisi ini terus berlanjut, 如果一直继续下去呢， ini akan berbahaya. 是很危险。 Khususnya untuk generasi berikutnya, 最重要的是对未来的时代， orang sudah mulai tidak lagi mengandalkan Tuhan. 他们没有再依靠上帝。 Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Yosua memberikan nasihat ini 这就是为什么约书亚给了这个劝告， supaya mereka tetap mengasihi Tuhan 让他们一直爱主， walaupun kondisinya sudah aman, 虽然已经安稳了， terutama kepada 3 suku ini. 尤其对这3个支派， Karena 3 suku ini tinggal di seberang Sungai Yordan. 因为这3个支派呢住在约旦河东边， Nah, Bapak Ibu sekalian, mengasihi Tuhan 爱主呢 harus menjadi komitmen seumur hidup. 要成为我们一生中的性质。 Komitmen bukan hanya
pada waktu kita mengalami kesusahan, 不是因为当我们面对困难的时候的心智， pada waktu kita mengalami pergumulan, 当我们面对挣扎的心智， tetapi pada waktu kita mengalami kondisi yang baik pun komitmen mengasihi Tuhan harus tetap ada. 当我们这好的情况之下，我们也要有这个心智。 Dan komitmen mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan cara hidup menurut jalannya Tuhan, hidup mengikuti perintah Tuhan, hidupnya tetap dekat dengan Tuhan. 爱主的心智呢，用什么样来证明呢？就是要， Itu yang Yosua mau dilakukan oleh bangsa Israel. 这就是约书亚所要的。 Mereka tetap harus mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun juga. 他们仍然在什么样的情况之下要爱主？ Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan kekristenan. 基督教现在也是 Di 如 kekristenan 此。 masa kini Bapak Ibu sekalian, mengasihi Tuhan harus menjadi komitmen seumur hidup kita. 现在的时代呢，爱主也是要成为我们的心智。 Karena kalau kita tidak lagi mengasihi Tuhan, 如果我们没有在爱主， hidup kita tidak lagi berpaut kepada Tuhan, 我们的生命呢没有在专靠他， maka kita akan mengalami kondisi seperti yang dicatat dalam sejarah, kekristenan akan semakin menurun. 那我们的基督徒生活呢越来越衰退。 Bapak Ibu sekalian, ada sebuah ilustrasi tentang kodok di dalam panci. 有一个故事就是青蛙，锅子里的青蛙。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang memasak air yang sangat panas dalam panci, 如果我们煮热水的时候， lalu kalau kita memasukkan kodok itu secara hidup-hidup ke dalam panci yang panas, 如果青蛙呢放在热水的锅子里， maka sebelum masuk kodok itu akan meloncat keluar. 它还没有进入锅子里，它就马上跳出去， Karena dia tahu itu airnya panas. 因为它知道那是热水。 Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau air itu masih dingin, 但是呢，如果在常温水， kodok itu dimasukkan ke dalam air, 青蛙放在锅子里， maka mungkin dia akan merasa nyaman dan akan mulai berenang. Bapak Ibu 它就感觉到很舒服，都一直游来游去。 Lalu kalau kita nyalakan apinya pelan-pelan, 如果我们慢慢加了， maka kodok yang dalam air itu tidak akan pernah merasa bahwa dia dalam bahaya. 那锅子里的青蛙，它没有感觉到有危险， Dia masih aman, dia masih merasa enak di situ Bapak Ibu sekalian. 它仍然感觉到很舒服、很安全， Sampai dia tidak menyadarinya air semakin hari semakin panas 直到它没有感觉到水已经开了， dan dia akan mati dengan cara direbus. Bapak Ibu sekalian. 它就是这样的死。 Memang ini hanya sebuah ilustrasi, 这 Bapak Ibu 只 sekalian. 是一个比喻， Tapi Bapak Ibu sekalian, ilustrasi ini menggambarkan 但是这个比喻呢， bahwa 描述了 kondisi nyaman itu akan membuat kita tidak lagi menyadari akan bahaya. 安稳的环境中呢，让我们没有感受到危险的危险。 Bapak Ibu sekalian, ada juga pepatah mengatakan demikian. 有俗语说， Untuk menghancurkan kekristenan, 要打碎基督教， kekristenan itu diberi rasa aman, rasa tentram. 给他们安全感。 Kalau kekristenan dibabat, 如果基督教受逼迫， maka dia akan semakin merambat, Bapak. 它就会一直生长， Semakin berkembang. 一直生长。 Tapi kalau kekristenan diberi Bapak Ibu sekalian rasa aman dan nyaman, 但是如果基督教呢有安全感， maka kekristenan akan semakin lengah. 他们就会放松警惕， Dia tidak lagi mempedulikan hal-hal yang rohani. 他们没有再注意到属灵的 Dan 生活。 kekristenan akan semakin hari semakin menurun. 基督教呢越来越衰退， Bapak Ibu sekalian, itulah yang terjadi dalam kekristenan masa sejarah. 这就是现代的基督教正在面对这样的情况。 Itu sebabnya nasihat Yosua kepada 3 suku ini menjadi sesuatu yang penting. 为什么约书亚的宣告对3个支派的宣告对我们来说也是很重要？ Apa artinya mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian? 爱主的意义是什么呢？ Mengasihi Tuhan itu pasti berkaitan dengan hati, Bapak Ibu sekalian. 爱主呢与我们的心有关联。 Hati itu Bapak Ibu sekalian adalah tempat menempelnya segala sesuatu yang kita anggap penting. 信呢就是我们存放重要的事情。 Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya kita benci kepada seseorang, 如果我们恨一个人， maka kebencian itu akan menempel Bapak Ibu sekalian di dalam hati. 恨呢就一直留在我们心里 Nah,。kalau kebencian sudah menempel dalam hati Bapak Ibu sekalian, 当恨已经留在我们心 akibatnya 里， kita akan melihat orang itu selalu dengan kebencian. 结果呢，我们看那个人的时候，一定一直恨下去。 Apapun yang dilakukan oleh orang itu, 他做了什么？ walaupun dia lakukannya baik, Bapak Ibu 虽然他是好好做，
Tapi karena sudah ada kebencian dalam hati, 但是因为心里面已经恨他， maka kita akan melihatnya secara negatif. 我们就以负面的看法看到 Itu 他。 Bapak Ibu karena ada kebencian yang menempel dalam hati. 这就是因为有恨在我们心里。 Jadi bagaimana caranya membereskan kebencian? 如何解决掉呢？ Kita harus bereskan hati kita terlebih 我 dahulu. 们要先处理自己的心， Kita cabut kebencian kita, 我们把恨拔掉， lalu gantilah dengan kasih Allah. 用上帝的爱来取代。 Bapak Ibu mengasihi Allah itu adalah bicara tentang hati. 上帝的爱呢，就是跟我们的心有关系。 Artinya Allah dan kasihnya harus menempel dalam hati kita. 上帝以他的爱要一直留在我们心里， Sehingga dalam kondisi apapun, 无论面对什么样的情 kita 况， tetap bisa mengasihi Allah. 我们仍然能够爱主。 Nah Bapak Ibu sekalian, itulah yang dinasihatkan Yosua kepada bangsa Israel. 这就是约书亚对以色列民所感受 Yosua 到。 mau supaya bangsa Israel tetap mengasihi Allah. 约书亚要以色列民仍然爱主， Dan ini juga nasihat yang penting bagi kita, Bapak Ibu. 这也是对我们来说很重要的劝告。 Kita perlu mengasihi Allah seumur hidup kita. 我们应该一生中爱主， Kita harus memastikan Allah dan kasihnya ada dalam diri kita. 我们要确认上帝和他的爱一直留在我们心里， Sehingga kita bisa mengasihi Allah di dalam sepanjang kehidupan kita. 使我们的一生中能够一直爱主。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kekristenan di Indonesia, 如果我们看在印尼的基督教呢， memang di Indonesia Bapak Ibu sekalian menjadi orang Kristen ada beberapa kesulitan yang kita alami. 在印尼成为基督徒呢，还是面对一些困难。 Gereja Bapak Ibu sekalian tidak mudah untuk didirikan. 要建立一个教会呢，并不容易。 Bahkan ada beberapa gereja yang tidak mendapat izin, bahkan ada beberapa gereja yang ditutup Bapak Ibu sekalian. 有些教会呢被关门，也是没有得到建堂的许可证。 Tetapi secara umum Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam kondisi baik-baik saja. 一般来说呢，我们还是正在束缚的环境中， Kita masih dalam kondisi Bapak Ibu sekalian bisa aman, tentram, beribadah. 我们还是在安宁安稳的敬拜主。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, kondisi yang seperti ini juga berbahaya. 但是这样的情况之下也是很危险。 Kita akan menjadi lengah Bapak Ibu sekalian, dan kita terlena dengan kondisi ini. 我们在沉迷中也是放松了警惕。 Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kelihatannya gereja begitu banyak di negara kita. 看起来呢，在我们国家教会有很多， Di Surabaya Bapak Ibu sekalian entah berapa banyak gereja. 在泗水呢也是有很多教会， Tapi itu tidak membuat Bapak Ibu sekalian kita kekristenan bertumbuh. 没有让基督教成长。 Kita Bapak Ibu sekalian sebagai jemaat, 我们身为信徒， sekarang kita bisa dengan gampangnya memilih gereja. 我们可以很容易的选去哪个教会。 Kalau saya tidak suka dengan gereja ini, 如果我们不喜欢这个教会， maka saya akan pindah ke gereja lain. 我就搬到别的教会。 Kalau saya tidak suka dengan gereja itu, 如果我不喜欢那个教会， maka saya akan pindah ke gereja ini. 我就搬到别的教会。 Jadi walaupun gereja begitu banyak, 虽然有很多教会， tapi orang Kristennya tetap itu-itu saja. 但是呢，基督徒仍然只是那一 Hanya 些部 berpindah 分， dari satu tempat ke satu tempat, Bapak Ibu 从 sekalian. 这个地方搬到别的地方。 Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun memang kita kesannya bertambah banyak, 虽然看起来教会很多， tetapi sebenarnya kita tidak mengalami pertumbuhan. 其实我们的灵性没有增 Kita 长， sedang berada dalam kondisi nyaman. 因为我们在素食的环境中。 Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, John Stott mengatakan demikian. John Stott 是这样说： Gereja masa kini tumbuh tapi tanpa kedalaman. 现在的教会呢有成长，但是不够深度。 Gereja semakin banyak Bapak Ibu sekalian, 教会越来越多， tapi kerohaniannya semakin dangkal. 但是灵性呢越肤浅， Komitmen kepada Tuhannya semakin dangkal. 对主的性质肤浅， Komitmen terhadap gereja semakin dangkal. 对教会的性质也是肤浅。 Orang tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. 人人不是全心全意的爱主。 Bapak Ibu sekalian, saya ingat ketika saya masa-masa remaja Bapak Ibu sekalian. 我记得当我青少年的时候， Masa-masa itu Bapak Ibu sekalian, masa-masa yang secara ekonomi juga tidak sebaik sekarang. 我青少年的时候经济也没有像现在那么好。 Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita pergi ke gereja Bapak Ibu sekalian, walaupun jauh, tapi kita tetap pergi pada masa-masa itu. 虽然我们去教会是很远的地方，但是我们很高兴的去教会。 Mungkin kalau Bapak Ibu ketika masa muda, 当你们年轻的时候，
juga mengingat masa-masa itu, 也是 bukan? 记得当时的情况。 Kita melihat pada masa kita waktu itu Bapak Ibu, gereja itu membutuhkan komitmen. 当时的教会呢，需要我们的信志。 Saya Bapak Ibu, walaupun naik sepeda, walaupun jauh, saya tetap pergi Bapak Ibu. 虽然很远的地方骑脚车，我仍然去。 Mungkin Bapak Ibu ingat ketika masa-masa pemuda dulu, walaupun hujan, kita tetap pergi ke gereja, bukan? 可能你们记得，当你们年轻的时候，虽然下雨，你们仍然去教会。 Rasanya angkatan Bapak Ibu, Bapak Ibu untuk mencintai gereja itu besar sekali. 你们的那个时代，爱主的真的很大， Karena walaupun pada situ gereja tidak banyak pilihan. 因为那个时候呢，没有很多可以选教 Tapi 会。 pada masa Bapak Ibu muda, ke gereja itu menjadi suatu komitmen pribadi kita terhadap Tuhan. 当你们去教会的时候，年轻的时候，就是成为你们个人的性质。 Tapi kita tidak melihatnya di masa ini, Bapak Ibu. 但是呢，现在呢，我们没有看这种情况 Khususnya，di anak-anak muda. 特别是在年轻人。 Buat mereka, Bapak Ibu, ke gereja itu salah satu pilihan dalam hidup mereka. 去教会呢，就是他们在生命中其中一个选择。 Mereka bisa ke gereja ataupun tidak, Bapak Ibu. 他们可以去教会，还是没有去？ Mereka bisa ke gereja sini, mereka juga bisa ke gereja sana. 他们可以去这个教会，也可以去那个教会。 Kelihatannya Bapak Ibu, komitmen manusia pada zaman sekarang lebih berkurang dibanding komitmen kita di masa lalu. 现代人的对主的性质呢，就是减少，不像以前。 Itu sebabnya gereja memang kelihatan meriah, 为什么教会看起来很大， tetapi kedalaman rohaninya berkurang, Bapak Ibu. 但是他们的灵性真的缺少？ Kenapa demikian? 为什么是这样呢？ Kalau kita berkaca kepada nasihat Yosua, 如果我们看约书亚的劝告， mungkin kasih kepada Allah 可能是爱主的心 tidak begitu melekat di dalam hati. 没有一直留在我们心 Itu 里。 sebabnya Bapak kita perlu sekali belajar terus mengasihi Allah sepanjang hidup. 为什么我们要不断的学习爱主？ Dan bukan hanya untuk kita, 不只是给我们自己， tetapi ini juga untuk generasi berikutnya. 也是给我们的后裔。 Memang Bapak mungkin ada kelalaian dari kita sebagai orang tua 可能我们身为家长也是会疏忽， untuk mengajarkan kepada anak-anak kita mengasihi Allah. 教导我们的孩子要爱主。 Kita Bapak mengabaikan pengajaran itu. 我们疏忽了这个教训。 Bapak ada sebuah film yang baru saya tonton Bapak. 有一个影片我刚刚看， Karena kemarin Bapak di rekan-rekan hamba Tuhan, waktu kita bertemu Bapak dengan anak-anak muda di Greenfield, 当我们在绿村与年轻人见面的时候， film ini disebut Bapak sekalian, 这个影片呢， maka saya mulai nonton. 我就看， Tidak panjang walaupun seri cuma 4 seri Bapak sekalian, 只是4个， tapi film ini menarik Bapak sekalian. 但是很有趣。 Film ini bicara tentang seorang anak masih remaja, Bapak belasan tahun, membunuh temannya. 讲述到有一个青少年，大概10几岁，他杀了一个人， Ini anaknya Bapak sekalian, 这就是他的孩，这就是孩子。 yang di belakang dia itu, di sebelah kanan dia ayahnya, di sebelah kiri dia itu polisi. 后面呢，左边是他的父亲，右边是警察。 Nah, plot yang disampaikan film ini menurut saya menarik dan bagus. 这个影片呢，就是很有趣。 Bapak sampai kepada seri yang terakhir, babak terakhir. 在最后的呢， Ketika film ini menyoroti kehidupan orang tuanya, 当这个影片给我们看他父亲的生活， saya baru tersadar sesuatu, Bapak. 我才醒悟过来。 Di awal film ini Bapak orang tuanya merasa bahwa dia tidak percaya bahwa anaknya membunuh temannya. 在这个影片呢，他的家长不相信他的孩子会杀他的朋友。 Mengapa dia tidak percaya? 为什么他不相信呢？ Karena dia merasa dia sudah menjadi orang tua yang baik. 因为他认为他已经是个好的家长， Dia mendidik anaknya secara baik. 他好好的教训他的孩子， Dia tidak pernah memukul anaknya. 他从来没有打他的孩子。 Walaupun ayahnya adalah seorang pemarah. 虽然父亲是一个爱生气的人， Tapi dia tidak pernah mau memukul anaknya. 但是他从来没有打过自己的孩子。为什么呢？ Karena dia mengalami luka di masa lalu. 因为呢，他就是有一个疤痕。 Dulu ketika dia remaja, si ayahnya ketika remaja, dia sering dipukul oleh ayahnya. 当他父亲青少年的时候呢， Salah 就是祖 sedikit 父时常打过他。 dipukul, 当打他的时候， salah sedikit sabuk melayang. 动不动就一直打， Dan itu memberikan trauma dalam hidupnya.
给他留下了很深的印象， Sehingga dia berkomitmen, 所以他就下定决心， kalau saya punya anak, 如果我有孩子， saya tidak akan pukul anak saya. 我不可能打我的孩子。 Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. 就是发生了这样的事情， Dia tidak pernah memukul anaknya. 他从来没有打过自己的孩子。 Jadi bagaimana kalau dia karena dia pemarah, bagaimana dia mengungkapkan rasa marahnya? 因为他是爱生气的人，他怎么样表达他的愤怒呢？ Dia ekspresikan rasa marahnya dengan merusak barang-barang. 他就打破一些东西， Dia pernah membakar gudang, Bapak Ibu sekalian, 他曾经烧了他的仓库， sebagai wujud rasa marahnya. 是表达了他的愤怒， Tapi dia tidak pernah pukul anak dan istri. 但是他从来没有打过自己的孩子， Itu komitmennya dia. 这就是他的决心 Sehingga。dia merasa bahwa dia sudah mendidik anaknya dengan baik. 所以他认为他已经好好的教育他的孩 Dan 子， itu membuat dia tidak percaya kenapa anaknya bisa membunuh. 他就是不相信为什么他的孩子能够杀人呢？ Nah, Bapak Ibu, dia tidak menyadari bahwa sifat marah itu, sifat marah pada dirinya itu ternyata ada di dalam anaknya. 他没有感觉到他的爱生气的脾气呢，留在他的孩子身上。 Ternyata anaknya, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang sama dengan ayahnya, dia tidak suka dihina. 儿子跟父亲有同样的脾气，就是不喜欢给人家看不起。 Ketika dia dihina, Bapak Ibu sekalian, 当有人看不起他的时候， maka akan muncul amarahnya. 他就发怒。 Nah, kenapa anak ini membunuh temannya? 为什么这个孩子会杀他的朋友呢？ Karena dia dihina. 因为他的朋友看不起他， Karena dia dihina, dia marah, dia bunuh temannya. 他被看不起，所以他生气就杀了他的朋友。 Lalu apa yang saya pelajari, Bapak Ibu sekalian? 我学习了什么呢？ Saya mulai menyadari satu hal, Bapak Ibu sekalian. 我学习了一件事情， Saya juga merasa hal yang sama. 我也感觉到同样的事情， Saya merasa bahwa selama ini saya didik anak saya baik-baik saja, Bapak Ibu. 我也感觉到好好的教育我的孩子， Tapi seringkali saya melupa. 但是我时常忘记， Ada hal yang kadang kita lupa ajarkan kepada anak-anak kita. 有时候我们会忘记要教育孩子， Yaitu apa? 就是什么呢？ Mengasihi Allah, Bapak Ibu. 就是爱主。 Bapak, coba bayangkan kita bersama-sama pada waktu kita punya anak. 我们就可以想象，当我们与孩子在一起的时 Dan 候， pada waktu anak kita pergi keluar kota untuk sekolah atau bekerja atau ke luar negeri. 当我们的孩子去外部，还是去外国读书，还是工作， Masih ingatkah nasihat kita kepada mereka apa? 我们还记得吗？我们对他们的劝告是什么呢？ Kebanyakan, Bapak Ibu, kalau kita mungkin masih mengingatnya. 大部分呢， Kita memberikan nasihat seperti ini. 我们是这样的劝告他： Nak, baik-baik sekolah di sana ya. 你要在那里好好读书， Fokus belajar. 专心学习， Jangan banyak main. 不要玩， Supaya kamu jadi orang sukses. 让你可以变成成功的人。 Betul kan? 是真的是这样 Kita 吗？ memberi nasihatnya itu, Bapak 我 Ibu. 们是这样的劝告他们， Irit-irit, jangan pakai uang sembarangan. 不要乱用钱。 Tapi sering kali kita lupa, kita memberi nasihat kepada anak-anak, kasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu. 但是我们时常忘记要劝告他们爱主，全心全意的爱主， Tetap belajar firman Tuhan baik-baik. 仍然学习神的话。 Hiduplah dekat dengan Tuhan. 你要真正的信靠上帝。 Bapak Ibu, saya coba mengingat apa nasihat terakhir saya kepada anak-anak. 我要想一想，我对孩子最后的劝告是什么？ Saya mungkin lupa juga Bapak Ibu memberikan nasihat itu 我 kepada 也忘 anak-anak. 记了给孩子劝告了什么。 Memang Bapak Ibu, saya selalu mengatakan pergilah ke gereja, carilah gereja. 我跟他说，你要去教会，要找教会。 Tapi saya lupa mengatakan kepada anak, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 但是我忘记对孩子说，你要全心全意的爱主， Tetaplah hidup di dalam Tuhan. 仍然要在主里面生活。 Bapak saya berkaca kepada film ini. 我们看这个影片呢， Saya mulai berpikir menganalisa Bapak Ibu. 我就开始思想了。 Kalau seandainya si ayah memberikan nasihat yang sama kepada anak ini. 如果父亲呢给同样的劝告， Anakku, kasihilah Tuhan Allahmu. 儿子呀，你要爱你的主， Bukan hanya merasa bahwa kalau saya tidak pukul, maka itu sudah baik. 不是认为如果我没有打他已经很好了。 Tapi kalau anak ini diperkenalkan kepada Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, 但是如果我们给孩子介绍了上帝，学习神的话， bahkan mungkin dari firman Tuhan dia belajar untuk mengasihi musuh, Bapak Ibu. 甚至从神的话学习爱我们的敌人， Maka mungkin kejadian ini tidak akan terjadi.
那这种情况呢，不可能会发 Bapak 生。 itu yang juga saya takutkan, Bapak Ibu. 我也是怕了这件事情。 Saya takut sekali ketika nonton ini kalau anak-anak saya mulai tidak lagi mengasihi Tuhan. 我看了这个影片，我开始怕，如果我的孩子以后不爱主了。 Itu supaya setelah nonton film ini, Bapak Ibu, 我看了这个影片之后呢， ketika kami di mobil saya mulai bercerita 当我们在车子上，我就开始讲， bahwa yang penting itu adalah mengasihi Tuhan. 最重要的是爱主， Supaya Bapak Ibu, anak-anak kita juga hidup mengasihi Tuhan dengan baik. 让我们的孩子也是有爱主的心 Bapak。Ibu, bukankah ini juga disampaikan oleh firman Tuhan? 神的话也是这样说， Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, 在生命记6章4到9节， Tuhan sudah mengajarkan kepada bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu. 神教训了以色列民，你们要全心全意爱主， Dan bukan hanya mengasihi, 不只是爱主， ajarkan itu juga kepada anak-anakmu. 你要反复不断的教育你的孩子。 Pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, ajarkan itu berulang-ulang. 当你们坐下来还是起来，你要反复的教育你的孩子， Jadi supaya kita boleh setia mengasihi Allah. 让我们可以忠心的爱主。 Kasih itu harus ada dalam hati kita. 上帝的爱要一直留在我们 Tapi 心里， tidak mungkin kasih itu ada dalam hati kita kalau kita tidak pernah ada yang mengajarkan tentang kasih Allah itu. 但是上帝的爱不可能留在我们心里，如果没有人教导我们。 Jadi mungkin Bapak Ibu, angkatan kita adalah angkatan yang boleh katakan setia mengasihi Allah. 我们这个时代是爱主的时代， Tapi bukankah itu juga harus diajarkan kepada anak cucu kita? 但是我们也是要教我们的孩子子孙。 Bapak Ibu, di Greenfield, 在绿村， saya tidak tahu di Surabaya. 如果在泗水呢，我就不知道。 Kita pernah punya masa Bapak Ibu di mana orang-orang tua yang sekarang orang tua itu orang-orang yang begitu mengasihi Allah, komitmen kepada gereja itu sangat besar. 曾经呢，这年老的弟兄在教会呢是爱主的。 Mungkin masa-masa itu guru Injil Ridwan Bapak Ibu bisa lebih banyak cerita karena dia asli anak Greenfield. 因为他们呢，就是真正的绿村基督耶稣教会的人， Tapi Bapak Ibu, angkatan anak-anak mereka 但是他们的孩子 sudah tidak lagi ke Greenfield Bapak Ibu. 没有再去绿村， Entah mereka kemana. 不知道他们去哪里。 Bersyukur kalau masih ke gereja Bapak Ibu. 如果他们还是去教会，我们应 Jadi 当感恩。 angkatan kedua, generasi kedua Bapak Ibu, 第二代呢， ada generasi yang sudah mulai menghilang dari gereja. 就是离开了教会。 Bapak Ibu, kenapa begitu? 为什么这样呢？ Saya tidak tahu. 我也不知道。 Tapi Bapak Ibu, 但是呢， mungkin ada kelalaian dari kita sebagai orang tua 可能我们身为家长也是会疏忽了一些， untuk mempraktekkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini. 就是要实行《生命记》6章第4到第9节。 Kita lebih cenderung Bapak Ibu, karena kita tahu hidup kita susah dulu, 我们呢，因为知道以前生活很苦， kita mau anak-anak kita hidupnya baik, 我们要我们的孩子要好好的过生活， maka kita lebih memfokuskan anak-anak kita itu dijadikan anak yang pintar, anak yang sukses dalam hidup. 我们只专注让他们可以成功的 Tapi 人， kita lupa 但是我们忘记了， kita mengajarkan anak-anak kita itu bagaimana mengasihi Allah, 我们忘记了怎么样叫孩子要爱主， bagaimana memasukkan kasih Allah itu kepada hati mereka. 让上帝的爱一直留在他们心里。 Maksudnya kalau kita tidak mau sejarah berulang, 如果我们不要历史重复的话， maka mari mulai belajar mengasihi Allah kembali. 我们就一起学习要爱我们的主。 Mari kita sampaikan kembali kepada anak atau cucu kita, Bapak Ibu, karena cucu mungkin lebih dekat dengan kita daripada anak. 我们就把这些话一直传给我们的孩子和子孙， Ceritakan kepada mereka tentang Allah 给他们讲有关上帝的爱， dan ajarlah mereka untuk mengasihi Allah sepanjang hidup mereka. 也教导他们要一生一世跟随主。 Dengan demikian kita juga akan mencetak satu generasi baru, generasi yang mengasihi Allah. 这样呢，我们就可以预备了他这一代成为爱主的一代， Biarlah kita menjadi orang yang setia mengasihi Allah 让我们可以成为爱主的人， dan setia mengajarkan kasih Allah itu kepada anak-anak. 也衷心的把上帝的爱传给我们的后裔。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。 Tuhan, terima kasih untuk kami boleh bersama-sama belajar daripada firman-Mu. 主啊，感谢你，我们已经一起学习神的话。 Biarlah dari apa yang kami pelajari kami boleh belajar untuk mengasihi Allah kembali.
让我们知道的，给我们成为爱主的心。 Bukan hanya kami, tapi kami juga mengajarkan tentang kasih Allah itu kepada anak-anak kami. 不只是我们也可以把上帝的爱传给我们的孩子， Supaya generasi di bawah kami ini 让下一代 menjadi generasi juga yang mengasihi Allah. 成为爱主的一代。 Tuhan, berilah kepada kami komitmen ini. 主啊，给我们这样的性质， Terima kasih ya Tuhan. 感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 祷告奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Sisi.